فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada adik-adik yang bersama pada program My Quran Time, baca faham amal yang dibawa khas Ustaznya daripada studio TV Al-Hijrah pada hari ini. Kita bersama pada hari ini dengan penuh ceria gembira kita Ustaz. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah, itu baju batik yang indah ceria. Sama biru Ustaz. Sama biru kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan kita pada hari ini Ustaz, kita melihat kepada halaman yang ke-68. Betul, menyambung bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, menyambung kepada perbincangan bagaimanakah tentera-tentera pasukan Islam mendepani kepada tentera musuh ya, dan mereka mengalami kekalahan pada pusingan yang kedua, dan itu diabadikan dalam surah Ali Imran pada bahagian hujung ini ya, bagi 100 ayat yang terakhir, untuk mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam Fatihah tadi Ustaz, kita minta pada Allah kita diberi tunjuk jalan yang lurus. Betul, ya, jalan yang Engkau beri nikmat, iaitu kita nak jadi baik sebenarnya. Betul, ya. Tetapi bila bercakap tentang nak menjadi baik ini, sebenarnya ada cabaran dan ada dugaan, ada luka, ada sakit di dalam perjuangan perjalanan hidup ini. Itu adalah lumrah Ustaz ya. Jadi apabila kita faham perkara tersebut, dalam surah Ali Imran ini Allah terangkan lagi. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah mungkin ada yang kurang sihat ya, ataupun ada ahli keluarga yang mungkin ada cabaran masalah, kita melihat bahawa kalaupun kita rasa terluka, rupa-rupanya orang dahulu pun terluka, tetapi kita ingat daripada perkongsian semalam pada halaman 67, kalau luka, alang-alang luka Ustaz, biar sampai ke syurga. Kan, berbanding dengan luka sakit hati apa sebagainya, tapi rupa-rupanya terus disakiti sampai di akhirat nanti. Nauzubillah. Itu yang kita belajar semalam, dan hari ini kita akan menyambung ya perbincangan kita Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, kita ingin sama-sama mohon pada tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing. Hari ini kita harapkan ada insan-insan rakan kita yang mungkin terlupa bila dia melihat balik ayat ataupun halaman 68 ini, dia rasa bersemangat kembali sebagaimana semangatnya tentera-tentera Uhud yang kalah pada 1400 tahun yang lepas. Jadi sama-sama kita lihat dahulu, share, dan kita nak lihat sinopsis ringkasan hari ini. Pada muka surat 68 ini kita akan melihat pada ayat 141, Allah membersihkan orang beriman dan menghancurkan orang-orang yang kafir. Itu yang dimaksudkan, yang dilihat pada ayat 141, dan pada ayat 142 hingga ayat 148 ya, teguran terhadap sebahagian pasukan perang Uhud akan kesucian jihad.
dan keharusan teguh dalam memegang prinsip dan mengingatkan bahawa kematian terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi itu yang kita akan belajar bersama untuk sama-sama kita kuatkan semangat dalam hidup ini. Cabaran paling tinggi ialah cabaran maut, Ustaz ya, cabaran meninggal. Tetapi sebenarnya ada orang yang Allah ingatkan, dia duduk kat rumah pun boleh pergi, dia medan perang pun boleh pergi. Jadi alang-alang pergi, biarlah kita pergi di atas jalan ilahi. Ya, itu yang kita nak bersama. Kita mulakan bacaan daripada ayat 141 sehingga ayat 145, Ustaz ya, yang ada kaitan dengan ini objek di hadapan ini. Cuba teka tuan-tuan yang berada di rumah rasa apa ni. Okey, tapi tak apa, kita baca dulu, Ustaz ya. Nanti kita akan bongkarkan bersama-sama. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terima kasih kerana terus bersama kita sama-sama belajar dan membaca Al-Quran, Ustaz. Ada sahabat-sahabat kita, Ustaz, ada Puan Izam dari Singapura. Ni sahabat kita, Bonda Siti Awa Bakar. Ustaz, salam daripada bumi Brunei Darussalam. Brunei ya, subhanallah. Sihat ya semua warga Brunei semua dan seluruhlah semua daripada Singapura dan terutamanya sahabat-sahabat dari negara kita Malaysia yang mengikuti kita saban hari, saban waktu. Tak kira di mana walau berada, Al-Quran kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama baca permulaan ini ayat 141 sehingga ayat 145. Antara ayat yang menarik juga Ali Ustaz ya. Ya, betul. Antaranya ayat 144. Subhanallah. Mencuit dan juga sayu juga Ustaz. Ayat ini nanti kita ikuti kupasan daripada Ustaz Fazrul nanti. Mari kita sama-sama baca dulu. Saya nak baca dengan jom kita sama baca Taranum Hijaz. Saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 141 hingga ayat 145 sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT kita dapat meneruskan bacaan pada hari ini dengan ayat yang pendek pada ayat 141 Ustaz ya. Meneruskan, kalau semalam bercerita tentang qarh ya, tentang luka ya. Kalaupun tentera Uhud itu luka, tetapi sebenarnya mereka ataupun orang-orang musyrik itu juga pernah luka ya. Dan luka pada tentera Islam itu adalah penggiliran ya. Allah memberi giliran, ada masa kalah, ada masa menang, untuk menguji siapakah yang beriman dan juga yang menjadi syahid ya. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim, yang tidak menggunakan ujian yang ada, melihat ujian itu adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Jadi pada ayat 141 Allah tambah lagi, Allah simpulkan lagi, bila ada ujian, bila ada luka itu ya, bagi tentera Islam, bagi kita pada tahun ini, kalau kita rasa kita luka, dilukai, terlukai Ustaz ya, kalau rasa begitu, Allah kata, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman ya. Bagi tuan-tuan yang beriman kepada Al-Quran, pada Allah ya, Allah menceritakan bahawa ujian yang ada, luka yang ada itu bukan sengaja suka-suka Allah berikan, tetapi untuk membersihkan. Perkataan yang digunakan di situ adalah waliyumahhisallah. Perkataan mahisa ini Ustaz ya. Dia kalau mahasaz zahab, maksudnya adalah emas yang dibersihkan. Ya, kalau emas yang dibersihkan tu, kalau kita kata wah, ada sekarang ni ramai orang pergi ke kedai emas Ustaz, dia beratur panjang-panjang untuk dia beli begini kan. Ya. Sebenarnya yang ini mungkinlah bukan yang 999. Dia mungkin katakan berapa, 916. Contohlah ya, contoh jelah ya, ini contoh. Tapi bagi saya nak tu. Nah, okey, kita tengok je tu. Okey. Jadi yang ini sebenarnya dia dulu tak secantik ini, dia bongkah kan, bongkah, dan untuk menghasilkan begini 916 ke ataupun 999 tu, dia melalui proses mahasa. Mahasa ataupun kalau di dalam di dalam surah Al-Ankabut itu fatana ya, diuji ya. Di sini pun diuji juga, Allah bersihkan. Maksudnya apa? Dulu kalau katakan emas jongkong tu, dia besar ke kecil tu, dia tak bersih, dicampur-campur kan. Jadi apa yang perlu dibuat ialah perlu dibakar, dididihkan pada kadar 2969 ataupun 70 darjah Celsius. Panas sangat Ustaz ya. Dan bila panas itu keluarlah dia punya kotoran-kotoran. Kalau yang ini 916 contohnya kan. Contoh Ustaz ya. Okey, saya tak tahu macam mana nak tahu, ini pakar yang tahu. Tapi kalau yang 999 itu maksudnya dia memang bersih betul, itu selepas dibakar baru jadi berharga. Ya. Dan orang beriman ini dia akan berharga bila dia dibakar. Kadang-kadang hujan pada hari 10 tahun lepas mungkin 50 darjah Celsius. Kemudian ditambah lagi 100 darjah Celsius. Kemudian 200 darjah Celsius. Orang buat kita, kalau katakan tentera pada waktu ini sampai Nabi disakiti, dilukai, sebenarnya itu adalah untuk menjadikan emas kepada para sahabat agar bila sampai ke akhirat nanti tak payah bakar lagi. Tak payah bakar lagi. Dan saya yakin tuan-tuan di rumah, kalau saya tanya nak dibakar di dunia ini ke ataupun di akhirat, ya. Tapi saya kena jawab sendirilah kan. Kalau saya Ustaz nak jawab macam ni. Kalau boleh tak nak dibakar Ustaz ya. Tapi kalau tak dibakar, dia tak jadi macam ni. Kan dia masih penuh kotoran. Kena bakar juga. So Ustaz nak di mana Ustaz? Susah nak jawab. Itulah waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Yamhaqa ini ada kaitan, kalau wa yamhaqur riba itu kalau pukul nyamuk Ustaz ya, kita pukul pak tu. Tapi bukan sekadar pukul, kita begitu kan. Lenyek tu. Itu wa yamhaqal kafirin. Masya-Allah. Allah bila memberi ujian kepada orang yang tidak beriman, sebenarnya Allah nak lenyek dia ya. Tetapi kepada orang yang beriman adalah untuk jadi inilah ya, pure gold. Okey, emas yang tulen. Dan itu yang kita belajar dalam kehidupan kita, tuan-tuan yang berada di rumah. Kita pasti kat situ ada perkataan lam, itu maksudnya memang pasti. Yumahhisa itu dalam bentuk mudhari', maksudnya sentiasa untuk dibersihkan. Tak perlu tunggu sampai medan perang, kita ada perjuangan di rumah, di tempat pejabat, itu semuanya agar tuan-tuan yang sedang bertugas sekarang, mungkin yang mengikuti siaran langsung ataupun ulangan nanti, ingat bahawa kalau sukar, teruskan perjuangan. Biarlah ya, sebagaimana kita tengok Ustaz ya, ada satu pantun. Nabi Muhammad akhlak terpuji ya.
kalah Uhud pusingan kedua. Subhanallah. Alang-alang hidup diuji. Biarlah diri diiring ke syurga. Itu ya. Hari ini pula ada pantun saya Ustaz, hold belum nanti saya akan insyaallah. baik. Akan. Dan diteruskan dengan pada ayat 142, adakah kamu menganggap bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata bagi Allah orang yang berjuang, berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu dan belum nyata orang yang sabar ya. Jadi ada dua perkara di situ. Jihad maksudnya adalah bersungguh-sungguh ya. Paling tinggi bersungguh-sungguh itu di medan perang, tapi tuan-tuan yang sedang bekerja, ibu-ibu di rumah yang masak, yang jaga rumah, suami yang mencari nafkah bersungguh-sungguh, itu jihad. Ya. Dan yang keduanya ialah bersabar ketika berjihad itu. Maksudnya bertahan ya, gunakan segala potensi yang ada untuk membuat kerja kebaikan tersebut. Jadi Allah mengatakan, adakah kamu rasa kamu akan masuk syurga ya? Kalau orang tanya adakah saya nak masuk syurga, mesti saya jawab nak. Ya, semua saya yakin tuan-tuan yang baca Quran, yang ikut My Quran Time, ahli keluarga kita nak semua masuk syurga. Allah kata, Allah coach, Allah tanya soalan, adakah kamu rasa, kamu kira kamu akan masuk syurga padahal walamma ya'lamillah ya, belum lagi ya, padahal Allah belum membuktikan ya orang-orang yang bersungguh daripada kamu dan mengetahui siapa yang sabar. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi bila Allah cakap sampai Allah mengetahui, dia lebih kurang macam cikgu ya. Bila katakan dah ada 40 orang pelajar dan dia ikut, dia dah tahu dah yang ni lemah, yang ini kuat, yang bagus kan, tetapi saya sebenarnya nak bagi satu ujian, nak tahu siapa di kalangan kamu yang betul-betul belajar bersungguh-sungguh, siapa yang tak belajar. Cikgu tu dah tahu dah ini memang rasa-rasanya tak kot kan. Tetapi Allah bagi ujian itu untuk kita tahu bahawa iman bukan sekadar kita cakap di mulut ataupun kita hanya baca di dalam Al-Quran, tetapi ia masuk ke dalam dunia realiti kita ya. Dan diteruskan pada ayat 143, walaqad kuntum tamannawnal maut, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sesungguhnya telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ini ada sahabat sebenarnya yang bersemangat, mereka ni amat mengharapkan sangat mati syahid, bersemangat ni kan. Dalam masa yang sama ada juga orang yang takut untuk mati syahid ya. Yang menyebabkan mereka itu yang nak mati syahid ini, bila nak perang Uhud ini, mereka nak keluar Madinah. Kalau yang takut ini munafik, dia kata tinggal dalam Madinah. Nabi pun pilih dalam Madinah, Abu Bakar pun pilih dalam Madinah. Jadi orang munafik kata tengok kita bersama dengan Nabi. Ya, jadi Allah tegur sebenarnya yang bersemangat ini satu, semangat-semangat juga, tetapi kena tengok pada realiti. Yang Nabi pilih, Abu Bakar pilih ini bukan kerana takut ya, kerana strategi. Yang munafik ni pilih ke dalam pun kerana strategi, pasal dia tak nak pergi perang. Kalau boleh terus cabut pergi ke balik rumah. Jadi masing-masing adalah niat, nak syahid tak nak syahid Allah tahu. Tetapi Allah kata apa? Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun, maksudnya maka sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Di situlah apa yang dalam niat, tuan-tuan, kalau kita niat bahawa nak bersungguh-sungguh dalam kehidupan, bila dah masuk realiti, dah habis, dah baca Quran, dah tengok Quran Time, kita masuk dalam kehidupan kita, sama ada kita betul-betul serius ataupun tidak, itulah yang lebih pentingnya ya, selain daripada kita baca Quran ini, untuk memberi kefahaman, membina iman untuk melaksanakan apa yang sepatutnya dalam realiti. Dan ayat yang ke-144 itulah Ustaz yang menyedihkan ya. Pasal apa? Ini turun bila memberi komentar pada kecamuk dalam perang. Perkataannya wama Muhammadun illa rasul ya, tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Dalam Quran ni tak banyak perkataan Muhammad itu keluar. Dan setiap kali perkataan Muhammad keluar, dia tiba-tiba dia akan tangkap kita punya perasaan Ustaz ya. Pasal apa? Pasal bila Allah menggunakan perkataan Muhammad itu, di situ maksudnya amat dekat dengan Allah SWT. Jadi kalau Rasul pasal ada tugas ya, tetapi bila cakap Muhammad, macam kita lah panggil anak kan. Kalau kita panggil Adam, dia dah lain dah. Kalau kita ada pelajar ataupun anak saya berbanding dengan Adam, berbeza. Maka bila Allah memanggil ataupun mengingatkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, sama seperti rasul-rasul sebelum ini. Afa imma ta'au qutila, kalau katakan beliau meninggal, wafat ataupun terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu nak patah balik ke? Ini cerita pada medan perang itu, bila mereka bersemangat, bila dengar saja Nabi Muhammad ini wafat, rumus ya, ini khabar angin, mereka dah lemah semangat. Allahuakbar.
Gemar semangat. Dan ayat ini jugalah sebenarnya bila Umar, Ustaz, kalau Umar ni orang yang ni kan, ketika Nabi Umar amat sayang pada Nabi, bila dengar Nabi wafat, ini yang benar. Ini tadi yang khabar angin itu latihan Allah beri kepada orang Islam pada tahun 3 Hijrah, tapi Nabi meninggal atau wafat pada selepas 11 Hijrah tersebut. Itu yang real. Jadi apa yang berlaku ialah Umar bila dengar kata Nabi Muhammad wafat, dia kata siapa yang tu tebas siapa yang cakap tersebut kan. Pada waktu itu Abu Bakar datang. Masya-Allah. Abu Bakar datang, Abu Bakar baca ayat ini. Allahu Akbar. Bila Abu Bakar baca ayat ini, Umar menangis, teresak-esak. Dia kata bahawa seperti ayat ini macam kali pertama dia dengar. Walaupun dia dah pernah baca, pasal apa? Pasal susah sangat nak menerima. Dia orang yang kita sayang, Ustaz. Kan? Orang yang kita sayang, tuan-tuan, ada pasangan, ada ibu ayah lah kan. Ibu ayah bila dia pergi kan, bila berita perginya itu, dia memang menyentakkan dan Umar tidak dapat menerima hakikat itu ya. Tapi kata Allah, adakah kamu akan patah balik? Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kalau kamu patah balik, tak ada memberi kesan kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang syukur. Apa maksud Allah memberi balasan pada orang yang syukur? Orang yang terus bersyukur, jalan yang telah dibawa oleh Nabi itu dia terus syukuri, Allah akan beri balasan. Bukannya pasal Nabi dah tak ada, tokoh yang saya kenal Islam, makin kenal Quran dah tak ada, saya pun rasa macam saya nak berpatah hati, berpatah arang lah kan, rasa macam dah tak semangat hidup. Itu bukan tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, kalau tuan-tuan bersyukur pada ustaz-ustaz ya, kepada orang-orang yang mencerahkan kita kepada kebenaran, tanda kita syukur ialah teruskan perjuangan dia. Teruskan perjuangan. Tuan-tuan ada kenal Quran, ada cikgu mengajar cara baca, ustaz kan? Kita teruskan perjuangan walaupun dia dah pergi. Itu tanda kita bersyukur dan Allah akan memberi balasan yang besar. Itu adalah ayat 144 dan kita nak lihat ayat 145 ni Ustaz. Allah highlight sekali lagi tentang kematian. Sekali lagi pasal ini penting dalam perjuangan agar kita tidak diganggu oleh kematian bila kita berjuang dalam kehidupan seharian. Kalau boleh Ustaz sekali lagi baca, silakan. 145 saya. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صدق الله العظيم. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan masanya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa mengendaki pahala akhirat, kami berikan kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sekali lagi Allah menyatakan wasanajzish syakirin. Ya, kalau tadi pada ayat 144 Allah wasayajzillahu syakirin, fokus Allah yang memberi ganjaran pada orang yang bersyukur. Kali ini Allah ulang balik. Ya, pasal apa? Pasal orang yang bersungguh-sungguh nak dunia Ustaz, dia tetap juga bimbang pasal mati. Dia bimbang pasal kalau katakan saya cari emas banyak-banyak kan, dia beli emas setiap hari cakap pasal emas kan. Ya, bukan emas yang emas emas Tarmizi kan, itu lain. Ini cakap pasal emas. Orang ini dia bimbang pasal mati. Tapi bagi orang yang nak menuju ke akhirat, ya, apa yang mereka nak ganjaran di akhirat. Di akhirat pun ada juga piala ataupun cawan yang dibuat daripada emas Ustaz kan. Rumah Ustaz ada ke emas cawan macam ni tapi dibuat daripada emas? Enggak ada emas. Okey, jadi enggak ada. Kalau enggak ada di sini ya, kita akan ditawarkan, oleh Allah di sana. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Tetapi maksudnya apa? Kita kena buat persediaan hujung usia kita, kematian kita itu yang Allah kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Semuanya itu kematian ini telah ditetapkan oleh Allah.
telah ditetapkan. So don't worry, kan, jangan bimbang ke atas katil ke kat mana. Yang penting yang kita perlu kita bimbangkan, apa yang kita buat persediaan untuk ke sana agar menjadi orang yang bersyukur, dan cara kita bersyukur meneruskan perjuangan kebaikan oleh Nabi Muhammadur Rasulullah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan mahassa yang kita sudah pun lihat sebentar tadi 2 kali saja Ustaz dalam Quran. Ya. Yang maksudnya mahassa inilah proses yang Allah laksanakan pada Nabi, pada para sahabat, pada orang-orang yang mendapat nikmat daripada Allah, sama kepada kita, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, ya. Allah melaksanakan proses waliyumahhisallahu alladhina amanu, sehingga lahir apa Ustaz? Oh ya, mahal. Ya, emas. Emas. Allah. Kalau boleh emas tulen. Ya, bukan lagi emas yang 50%, 90%. Emas celup lagi lah Ustaz, ya. Nampak macam emas tapi rupanya kena bakar lagi, kan. Baru dapat emas 1%. Kita tidak mahu yang itu. Kita nak jadi yang 100% bersih dan bersih. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Terima kasih. Wah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton yang kasih Allah SWT sekalian, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat Al-Quran, Ustaz Fazrul, kadang-kadang ada persoalan-persoalan Ustaz yang ingin diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Contohnya, saya ada juga dapat soalan tentang riba contohnya. Jadi kita nak syorkan dan kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita di platform-platform rasmi kita supaya dapat ulang kaji dekat situ. Kita ada Facebook kita, iaitulah Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Kita ada My #Quran Time. Kita juga ada YouTube, Telegram dan juga Twitter. Kita boleh tweet kita kat situ. Dalam address kita My #Quran Time Official, dan juga dapatkan maklumat-maklumat ataupun info-info ataupun nota-nota juga dekat Instagram kita My Quran Time Official, ataupun Instagram Ustaz Fazrul dan juga Fazrul Ismail, dan juga Instagram saya lah. Dan ada berita terkini juga, Ustaz, nota bagi juz yang pertama sudah siap dicetak. Buku kita sudah siap. Subhanallah, buku kita sudah siap untuk siri yang pertama ataupun kita sesi musim pertama juzuk yang pertama Ustaz. Ya, betul. Macam mana dapat Ustaz, insya-Allah nanti di kita akan Sahabah Al-Quran nanti kita akan maklumkan, dan insya-Allah saya pun tak tengok lagi Ustaz, dimaklumkan hari ni boleh dah. Dia nak tantangan. Masya-Allah. 1-2 bolehlah Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Ya, jadi sebab itu kita nak mengajak untuk bergabung di platform kita tadi, dan siapa cepat dia dapat. Ya. Tanda tangan Ustaz Fazrul lah. Ya. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa hari ini kita ada istimewa sikit Ustaz. Ya. Saya duk sebut gigi lah, pagar lah, lidah lah apa. Kita bawakan hari ini. Pagar ni. Bersihnya, masya-Allah. Jadi replika ni sebab kita nak kongsi Ustaz hari ini. Ini pinjam Ustaz. Terima kasih banyak kepada Al-Fadilah Ustazah Rozana yang bagi pinjam. Ustaz kena dapat satu set sendiri lah Ustaz, jangan pinjam satu. Doktor-doktor nanti kalau boleh hadiahkan dekat My Quran Time. Insya-Allah. Replika ni dan istimewa dia dengan
Dengan ni sekali Ustaz. Dengan lidah sekali. Dengan lidah kan ni ada. Senang nak tahu nanti ya. Jangan tertukar pula kalau dekat rumah lagi. Betul. Ingat yang okey. Jadi tajwid yang kita nak kongsi hari ini masih menyambung pengajian kita yang semalam, iaitu makhraj al-lisan. Kita dah sentuh dua huruf ta dan juga huruf da. Hari ini kita nak melihat menengok pula sama kan huruf ta. Hujung lidah diangkat menekan siratan gusi. Ni saya nak tunjuk semalam ni, iaitu pengikat gigi dan pangkal gigi kacip tengah. Tu dia. Dekat mana? Okey, jom kita tengok. Ini okey saya buka luas sikit. Macam ni. Ini lelangit kita. Jadi doktor gigi pula ini ya. Doktor gigi. Bukan. Ini lelangit kita. Ini gigi ni, gigi kacip depan kan. Dikacip, dia kacip kan. So ini gigi kacip. Jadi kat sini, ini pengikat dia. Ini pengikat dia. Jadi lidah kita ni kita nak letak dekat sini. Hujung lidah kita nak letak dekat sini. Kat situ. Dia kita menyentuh pengikat gigi ni. Maksudnya tak sentuh gigi, dia tak pergi pada gigi, dia pengikat dia di sini. Sini okey. Da ta kan macam tu. Kan lebih kurang ta da masya-Allah. Jadi kita kongsi hari ini Ustaz Fazrul dan juga para penonton sekalian tempat keluar dia. Tempat keluar. Adapun sifat dia belum lagi. Sifat ta ni bunyi macam tebal memanglah. Kan. Jadi kita akan kongsi lagi nanti tentang sifat dia pula. Dekat jauh sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam gigi Ustaz. Gigi Ustaz. Biasa yang bawa macam ni dulu waktu sekolah rendah dulu, nurse jururawat. Ya, yang nak gigi tu gosok gigi. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya dapat manfaat, dan yang penting juga kita nak sebut kat sini bahawa tidak mesti ada talaqi dengan guru. Jumpa dengan guru, jumpa dengan ustaz, semak bacaan kita insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi banyak juga sumbangan jururawat yang bawa gigi dulu, urus gigi. Pasal gigi penting Ustaz. Nak menjaga gigi tu. Kata lagi. Tu bahaya Ustaz. Tapi kalau kita maksudnya bagi yang ada masalah gigi, gigi tercabut seorangnya, kena pasang gigi tu masa nak baca Quran tu. Masa nak baca Quran. Insya-Allah. Maksudnya kalau tak ada gigi, kalau kena buat gigi palsu, banyak pahala tu. Kalau kata anak belanja mak gigi palsu untuk baca Quran yang bagus Ustaz. Ini sebagai satu peluang bersama insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ayat 146 hingga ayat 148, di mana kita akan melihat masih lagi Allah mengingatkan kepada tentera Islam, kepada kita semua agar terus berjuang walaupun ada cabaran, dan ada doa yang menarik yang Allah ajarkan kepada kita. Jom kita baca bersama insya-Allah. Okey, insya-Allah Ustaz, kita nak menyambung bacaan kita ayat 146 Ustaz ya. Terbaik Ustaz dalam semalam ataupun episod-episod yang sebelum ini ada juga kita kongsikan doa-doa Ustaz Ya, betul. Doa-doa, dan hari ini kita nak melihat satu doa yang terletak pada ayat 147. Betul. Jadi para penonton boleh beri perhatian sedikit sebab doa ni Ustaz selalu dibaca Ustaz. Selalu dibaca. Jadi kadang-kadang mungkin saya ambil satu kalimah wa israfana kan fa kan. Kalau kita tak jaga betul-betul jadi wa israfana. Wa israfana jadi pa. Patutnya fa, itu kan contoh. Ataupun huruf-huruf yang kita sebut tadilah, huruf dal kan, huruf ta kan. Jadi kita beri perhatian pada ayat 147, tapi kita baca daripada ayat 146 hingga akhir ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في
أمرنا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 146 ini Allah menyambung kepada kita semua. Kalau Allah mengingatkan pada ayat 144 145 tentang wasanajzi syakirin, orang yang bersyukur dalam perjuangan walaupun ada masa-masa luka dan kalah tetapi teruskan perjuangan. Pada ayat 146 di hujung itu Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Masya-Allah ya. Amat menarik ustaz ya. Kalau kita tengok sabirin pada ayat 142 ya, kemudian ada 144 syakirin, 145 hujungnya syakirin, bawa balik sabirin. Ya. Jadi sabar dan syukur ini amat penting dalam perjuangan. Mari kita tengok apakah yang perlu kita faham tentang sabar. Wa ka'ayyin min nabiyyin ya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Ribbiyun kathir ya, yang banyak di kalangan orang-orang ahli ibadah yang dekat dengan Rabb ya. Fama wahanu, iaitu mereka itu tidak takut, lima asabahum, itu yang pertama, mereka tak rasa takut fi sabilillah. Wama dha'ufu, mereka itu tidak merasa lemah, mereka tidak lemah. Dan kemudian wamastakanu, mereka tidak menyerah bulat-bulat rasa tak boleh tak apalah. Kan kita zaman sekarang orang tak kuat pada Quran, orang tak nak solat, musuh buat kat kita tak apalah. Itu maksud wamastakanu ataupun istakanu. Jadi orang-orang yang dekat dengan nabi adalah orang yang tidak menyerah bulat-bulat kepada musuh ustaz. Ceritanya apa? Kalau kita tadi bercakap tentang wama Muhammadun illa rasul, kita cerita sangat pada nabi, kita tidak boleh menjadi yang pertama rasa takut dengan asabahum, apa sahaja yang datang pada perjuangan membuat kebaikan. Yang kedua, jangan rasa lemah, dan yang ketiga, jangan menyerah. Betul. Walaupun kita kata bahawa saya ni tak ada kekuatan, saya ni makcik di rumah umur 60 tahun, ataupun saya ni tak pandai bahasa Arab, wamastakanu, jangan menyerah. Ya, teruskan perjuangan. Pasal apa? Bila kita buat tiga perkara ini, baru Allah cakap wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, yang diceritakan tadi. Bila berjuang dengan nabi, kalau ada nabi, mereka itu tidak mudah lemah, tidak mudah takut, rasa lemah takut, dan juga tidak mudah menyerah. Ya, dan nabi dah wafat, tetapi perjuangan nabi masih kita teruskan. Tuan-tuan yang berada di rumah, kita kena pastikan kita mengambil intipati daripada ayat 146. Dan macam mana kita nak menguatkan, nak memastikan kita tak lupa tentang sabar ini, doa yang diajarkan ustaz pada ayat 147 itu, iaitu qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ya hai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana. Ighfar lana ini daripada perkataan mighfar ustaz ya, yang maksudnya topeng. Allah melindungi, tutup ke dosa-dosa kita. Tak nak nampak kepada orang ramai, pasal ia zunub ini ada kaitan dengan zambun, itu ekor, sesuatu yang memalukan. Bila kita ada dosa, ia memalukan kita, dan bila memalukan, dia menjadi punca stres. Sampai ada yang sakit jantung, sakit darah tinggi pasal orang bongkar kesilapan-kesilapan yang dia pernah buat. Ya, jadi kita kena tutup. Kalau kita tahu ada kawan kita berdosa pun, kita tegur dengan cara kita menutup. Bukan kita main cari-cari lagi, kita bongkarkan lagi. Itu sebenarnya tanda bahawa kita ni suka membongkar.
kita menjemput Allah membongkar juga ya dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa israfana fi amrina, ya, kita minta daripada dan lebihkanlah kami di dalam urusan kami, ya. Kalau kita tengok maksud di sini, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melampau. Ya. Israf, ya, israf. Ya, kalau di medan perang itu, antara israf itu ialah bila dia membunuh wanita yang tidak terlibat dengan perang, membunuh kanak-kanak, pergi ke dalam biara, dalam kuil, dalam gereja, dalam apa sekalipun kita rosakkan, itu adalah melampau. Ya, jadi orang yang sedang berjuang pun ada disiplin, tidak melampau, selain daripada kalau menang jangan sombong. Itu pun israfana. Nak ceritanya kepada kita, kalau kita kaya, kita berjaya, kita ada pangkat, jangan israfana, ya, pada urusan kita jangan lebih, ya, kita minta ampun. Wathabbit aqdamana, kalau kita dah minta ampun, kita minta juga dikuatkan kaki kita, pendirian kita. Pasal dosa dan juga pendirian ini dia berkait. Kalau orang tu banyak dosa, pendiriannya akan berubah-ubah. Jadi kalau kita dah minta, yang pertama minta ampun, yang kedua minta tetap pendirian, yang ketiga minta wansurna alal qaumil kafirin, minta pertolongan Allah yang besar atas orang-orang yang kafir. Mengapa atas orang yang kafir? Kerana orang kafir ini memusuhi, Ustaz, ya. Kalau kita bercakap tentang banyak cabaran masalah dalam umat Islam, satu umat Islam yang buat masalah. Tapi lebih daripada itu, memang ada agenda daripada orang yang kafir, yang dia tak puas hati kalau umat Islam ini kembali kepada Al-Quran, mengikut nilai, pasal itu mengganggu kepada segala urusan arak mereka, riba mereka nak kaya, nak apa sebagainya ini yang tidak halal akan terganggu kerana ada orang yang memperjuangkan kebaikan. Jadi kalau kita betul-betul doa ini, apa kesannya? Allah kata pada ayat 148 balasannya. Jom kita baca bersama, Ustaz. 148 saya. Ya. Baik. Ayat ini kita dah baca permulaan tadi, Ustaz. Betul. Kita nak pasakkan lagi sekali, Ustaz. Ini ganjaran bagi tuan-tuan yang terus sabar dan syukur. Nah, dia sabar dengan syukur ni gabung, Ustaz, ya. Muka surat ni ada 2 sabar, ada 2 syukur. Pasal kalau sabar tak bersyukur, kita akan rasa tertekan sangat. Aku ni tengah sabar ni, kan? Tapi kalau kita pasangkan dengan syukur, kita akan dalam kita menghadapi qarh atau luka itu, kita nampak sisi baiknya. Sisi baiknya, kalau kita luka itu, kalau kita sakit, kita kan akhirnya immune sistem kita, sistem tindak balas kita itu lebih kuat lagi. Kita bersyukur, dalam masa sama kita sabar dalam menghadapi proses ujian tersebut. Sila, Ustaz. Baik, ayat 148. Tadi ayat doa yang saya baca tadi, Ustaz. Kadang ada ayat lagi satu, Rabbana afrigh alaina sabran. Sama juga wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi itu doa-doa yang berhampiran, ayat-ayat dia itu berhampiran. Baik. Jadi kita nak baca sekarang ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat 148. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-145 tadi, ada yang nak kebaikan di dunia, Allah bagi. Ya, betul. Ada yang nak kebaikan di akhirat, Allah bagi. Ya. Tapi kalau ayat yang ke-148 ini, siapa yang nak kebaikan di akhirat itu, Allah bagi sawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah beri kemenangan di dunia, ganjaran di dunia. Selepas Uhud ini kalah, tapi lepas tu menang. Dan di akhirat nanti Allah bagi ganjaran yang lebih husn, yang lebih baik lagi. Pasal apa? Pasal ada orang yang dia bila ada orang yang sembahyang, Ustaz, ya, dia sembahyang tahajud pasal dia nak projek dia berjaya. Dia nak dunia, kan? Allah boleh bagi. Kan? Ada orang yang dia sembahyang duha untuk dia punya bisnesnya melompat-lompat, kan? Allah boleh bagi. Kan? Tetapi kalau dia sembahyang duha untuk dia mencari redha Allah, ya, Allah boleh bagi dunia dan akhirat. Subhanallah. Pasal ada juga orang yang dia sembahyang duha, Ustaz, sembahyang subuh dia tak sembahyang. Kan? Jadi kita ingatkan, tuan-tuan, harapnya kita doa kita adalah orang yang sembahyang duha teruskan, bukan cancel, bukan batalkan, tetapi yang wajibnya kita uruskan. Ya, semua perkara kalau boleh kita buat adalah untuk mendapat
ganjaran di dunia dan di akhirat. Ya, bila dunia akhirat kita kena utamakan akhirat lah. Ya, kalau katakan dia lambat sedikit itu tak apa, pasal Allah janjikan di sini thawabad dunya wa husnas sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ini gelarannya Allah beri orang muhsin, orang yang buat cemerlang, buat yang baik. Kerana apa? Kerana mereka ini selalu mohon pada Allah diampunkan dan tidak melampau teguh dalam perjuangan mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Mari sama-sama kita lihat kepada apakah resolusi daripada halaman 68 untuk kita ambil sebagai panduan take home message kita pada hari ini. Yang pertama ialah sedia berjuang untuk membersihkan diri bagi orang yang beriman. Kerana kita mahu jadi seperti emas pure yang bersih sebentar tadi pada ayat 141. Yang kedua, berjihad dan bersabar untuk dikurniakan rahmat ke syurga. Sekali lagi, perkataan berjihad itu maksudnya bersungguh-sungguh pada mana-mana kerja yang kita buat, jangan sambil lewa, dan bersabar. Bila bercakap tentang bersabar, sudah pun dijelaskan pada ayat 146, maksudnya jangan rasa lemah, jangan rasa takut, dan juga jangan menyerah kalau kerja tak siap, tak faham, teruskan cari jawapan untuk membina keluarga, membina negeri negara ini. Dan yang ketiganya, fokus pada perjuangan, bukan pada tokoh, ya, seperti mana Nabi Muhammad tadi diingatkan, ayat itu diingatkan pada para sahabat, wa ma Muhammadun illa rasul, ya, qad khalat min qablihi rusul, maksudnya bila Nabi wafat, pasal Nabi adalah tokoh, tetapi perjuangan Nabi menuju pada Allah, itulah yang kita pegang. Moga-moga ini kita doa Allah izinkan kita mengamalkan isi halaman 68. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah wa ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami yang saat ini bersama dengan Al-Quran. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kekuatan buat kami untuk kami terus berjuang memahami kalam-Mu Al-Quran, berjuang memfasihkan lidah kami membaca kalam-Mu Al-Quran, berjuang memberikan masa kami dengan kalam-Mu Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kami bertambah baik dan juga diridai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesabaran buat kami ya Allah. Kesabaran kami dalam menuntut ilmu, kesabaran kami ketika diuji dengan musibah, kesabaran kami ya Allah dalam ketaatan kami kepadamu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang senantiasa membaca Al-Quran, lidah kami ya Allah lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran, telinga kami ya Allah telinga yang tidak pernah jemu daripada mendengar Al-Quran, hati kami ya Allah hati yang dibaluti dengan kerinduan dan juga kekuatan bersama dengan Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Perkenan doa kami ya Allah, perkenan hajat kami ya Allah, lapangkan kehidupan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Ustaz, ya, pada tuan-tuan yang mengaminkan doa sebentar tadi, kita menjadi orang-orang yang sentiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Kita yakin itu memerlukan kesabaran dan juga kesyukuran pada masa yang sama, sehingga Allah membantu kita. Dan inilah semangat yang kita ingin sebarkan dalam wakaf untuk ummah, satu usaha untuk kita menyebarkan, ya, saya menjemput tuan-tuan untuk bersama menyumbang dan menyumbang untuk sama-sama
sama-sama kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita tahu bahawa kepayahan adalah di mana-mana, tetapi biarlah kepayahan itu membawa kita kepada balasan yang hebat daripada Allah Subhanahu taala. Ada nombor tertera yang tuan-tuan boleh masukkan sumbangan pada hari ini untuk kita pastikan kita menyambung rantai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan bertemu siaran ulangan pada hari ini pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok insya-Allah, dan kita akan melihat kepada halaman 69 ya pada hari esok. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang istiqamah mengikuti siang dan malam bersama Al-Quran, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan tuan-tuan terus bersih menjadi seperti emas yang tulen sehingga tidak perlu lagi dibakar di akhirat nanti. Kita sama-sama doakan. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.